daripada apa yang diceritakan tu lebih kepada realiti. Pasal dia memang orang yang mungkin senang kena gangguan atau senang nampak. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni kita teruskan lagi dengan kisah seram yang seperti FJ janjikan. Semalam FJ cakap FJ nak cari yang kisah berkenaan dengan sebuah hotel ni lah, yang dia kena ganggu dekat sebuah hotel ni. Jadi cerita tu kita kena baca dulu cerita tu. So video ini mungkin agak panjang, tapi kita baca santai saja. Jadi bagi orang yang tak boleh nak sabar, boleh skip ke channel lain lah, sebab kita nak tengok akan kisah gangguan yang diterima oleh saudara ni. Okey, perkongsian kisah ini dikongsikan oleh Daino Rahayuddin Rahmat. Okey, pertama sekali bacakan sahaja akan kisah yang ada dekat Facebook ni lah, yang dikongsikan oleh beliau. Okey, amaran. Kalau tak kuat semangat, tak payahlah baca ya. Kalau kuat semangat pun tapi malas membaca pun, tak payah baca juga. Kang kau emo lah pula. Aku type ni pun time golek-golek nak try tidur disebabkan kerana insomnia. Kejadian di sebuah hotel dan resort dekat Sungai Petani, Kedah. Nak baca, tak nak baca, skip je. Yang baik kita ikut, yang buruk kita abaikan. Chill sudah. Jadi kisah ni kalau nak bacalah. Kalau korang rasa tak minat, skip je. Dia tak paksa pun. Okay, jadi dekat bawah tu dia tulis tajuk dia, "Weh, bangun, ada benda lain dekat bilik kita." Okay, benda ni jadi dekat aku dengan abang saudara semasa menginap dekat sebuah hotel di Sungai Petani, Kedah. Kami book dari satu apps yang popular. Masa tu tak salah aku ada event nak kena attend. Kerja sambil-sambil hilangkan stres. Aku ni ada satu sense yang dari kecil memang agak out of control. Hidung peka kepada bau-bauan. Mata kadang-kadang cepat nampak yang aneh-aneh. Siap adik-beradik bawa pergi berubat dekat Darul Shifa. Ikhtiar takut merapu. Tapi kena ingat ya, tak ada apa yang berlaku jika tidak atas kehendak Allah. Yang baik dari Allah dan yang buruk itu khilaf diri sendiri. Aku minta maaf kalau korang rasa benda ni mengarut ke apa. Ini just perkongsian dari salah satu pengalaman aku supaya korang lebih berhati-hati semasa pergi bersyuti. Especially kalau ada baby, lepas tu yang tengah dalam keadaan kotor ataupun uzur. Ambil iktibar. Tiada perasaan nak percaya ataupun tidak. Selamat membaca. Okey, kita start. So mukadimah dia panjang berkaitan dengan apa yang nak diceritakan. Dan dia dah cakap dah, dia ni bukan orang yang agak normal. Dia boleh nampak dan sebagainya. Jadi korang kena expect cerita ni based on dia punya pandangan ataupun view lah. Tak boleh sama macam kita yang orang biasa ni. Okay, so FJ mulakan cerita dia. Tiba hari yang dinantikan. Masuk sahaja kawasan hotel, jantung aku dah berdebar macam flashback zaman-zaman dulu. Keadaan hotel dan persekitarannya agak rare. Okay, check in macam biasa. Bilik yang aku reserve ni dia kata tak ready. So dia upgrade bilik aku kepada bilik yang lebih baik. Tapi aku diberikan pilihan lah. Kalau aku suka, aku boleh stay. Kalau tak, dia akan kembali kepada bilik asal yang telah dia tempah. Okey, gila tak suka dapat bilik yang dah di-upgrade. Tapi apa pasal pula boleh pilih suka ataupun tak suka? Haha, okey, go. Banglo bilik betul-betul belakang bangunan utama. Design hotel ni macam banglo ala-ala Inggeris. Satu banglo dibahagikan kepada 4 dan ke 6 bahagian lah. Okey, tak ada apa-apa yang menyeramkan. Sampai sahaja dekat bilik, aku terberhenti dekat depan pintu. Entrance masuk bilik boleh buat aku rasa macam tak best. Ada bau macam bangkai lah pula dari arah pintu. Bila abang saudara aku buka pintu, terus aku bagi tahu, jom kita ambil bilik yang asal. Tak sempat letak beg pun. Bau hapak dan macam bangkai tikus. Masuk tempat orang, mulut kena jaga. So diamkan saja. Korang faham sendirilah. Abang aku pun feel yang sama kot. Then
Diorang patah balik kaunter. Aku claim nak bilik yang aku reserve. Duduk-duduk dekat lobi, minum-minum sementara nak tunggu bilik siap. Lebih kurang pukul 5 petang macam tu, aku dapat kunci bilik dalam 150 hingga 200 meter jarak dari main reception and building. So kita orang bawa kereta pergi dekat banglo hotel yang sepatutnya. Ada dalam berbelas jugalah banglo hotel design yang sama dalam kawasan itu. Macam clubhouse pun ada juga, murah, dalam gambar pun lawa, best. So tadi dia kata daripada cerita yang baru ni, dia kata tadi dia terpaksa pulang balik kunci yang dia dapat tu, dia nak balik kepada bilik asal yang dia telah dia reserve lah, sebab dia ada bau Jadi bilik yang ni ada bilik asal yang dia duduk lah. Okay, sampai je dekat banglo tu, aku perasan ada staff housekeeping buka pintu bilik sebelah. Okay, aku assume dia baru bersihkan bilik aku lah tu. Dan macam biasa, memang aku bagi salam even masuk bilik hotel. Aduhai, katil bapak besar satu pula tu boleh muat 4 orang. Katil king kot. Minta 2 single bed. Malas nak patah balik dan tukar-tukar bilik, so kita orang stay je lah, sebab dah letih dan ada urusan kerja kan. Dia minta katil lain ni, 2 single, tapi dia dapat satu katil besar yang boleh muat 4 orang. Jejak je kaki dekat lantai, aku rasa tak selesa. Terpijak creamer berterabur banyak kat lantai, melekit. Creamer tu apa Haji pun tak tahu. Abang aku relax je sebab dia tak cerewet macam aku. So aku pun sapa budak housekeeping kat bilik sebelah, tanya dia tadi bersihkan bilik tak. Dia bagi tahu aku memang dia baru sahaja bersihkan bilik aku, siap mop dan spray semua. Dan aku panggil dan tunjuk ada creamer banyak berterabur kat lantai. Dia garu kepala pelik. Lepas tu dia insist bagi tahu dah mop bersih. Creamer itu berterabur banyak tau, bukan sikit je. Oh, creamer ni, creamer yang kopi tu. Okay, ingat kan creamer apa, macam terfikir kan creamer kopi ataupun teh tu. Kopi Sanchez semua macam bersentuh dan berselerak. Tak apalah, dia pun terus sapu dan mop sekali lagi. Dalam sibuk-sibuk tu, aku tawaf lah satu bilik. Honestly, aku rasa tak sedar hati sebenarnya, tapi tak nak overthinking. Aku masuk toilet, bersih tapi malap. Bilik aku tu macam dah lama tak ada orang stay, dan kita orang ambil wuduk dan solat asar sebelum keluar dinner lah. Jadi first kejadian, dikatakan ada macam creamer daripada yang buat air tu kan, berterabur atas lantai, tapi orang yang bersihkan tu dia kata dah bersihkan, tapi nampak berselerak balik. So tu first tanda gangguan lah. Mungkin lah kot kan. Kita sambung cerita ni. Selesai solat, aku tengok banyak kereta yang parking, fully booking lah kat banglo tu. Jeling kat balkoni ada kursi tersusun, tapi ada banyak daun-daun kering kat situ. Cuba baca dalam mana-mana artikel berkenaan tanda-tanda ada yang menumpang. Banyak penerangan ustaz-ustaz yang boleh refer. Rumah yang lama tinggal, daun kering, tahi, cicak. Actually benda-benda ni suka tempat-tempat yang macam ini. Maaf, ini terpulang pada masing-masing ya. Aku agak particular sikit. So lepas dinner, balik hotel dalam pukul 7.30 maghrib je tu. Cepat-cepat mandi dan solat maghrib. Badan letih gila, so kita orang decide tidur sajalah selepas isyak. Since aku ada insomnia, so memang take time nak lelap. Abang aku dah berdengkur lah. Dalam aku terkebil-kebil tu, tak perasan dah nak tengah malam, aku melayan mata. So dia ada masalah yang sukar untuk tidur. Okay, dan pukul 12 lebih macam tu, aku golek kiri kanan resah. Badan berpeluh-peluh. Even aircon dah habis sejuk, dah on. Aku rasa kat bahagian aku je panas gila. Aircon betul-betul depan katil, mustahil. Lampu bilik suram sahaja. Aku buka satu lampu kat balkoni, so dalam bilik tu sama-sama, but still boleh nampak bayang-bayang lah. Tiba-tiba masa aku tengah melayan phone, nampak laju kalibat budak melintas cross dekat depan katil aku, berlari dari toilet ke depan katil dan hilang. Astaghfirullahalazim. Aku terduduk weh, sebabnya aku letih sangat kot. Then tiba-tiba bau bangkai. Okey, tak kelakar.
Abang aku still maintain tidur. Aduh, aku baca macam-macam ayat dan try lelap. Sampailah dalam mamai itu, aku rasa ada benda merangkak atas katil, sampai betul-betul atas badan aku. Kau rasa macam tilam kau tu melendut orang bijak. Macam tu lah. Okey, masa dia mamai tu nak tidur, dia rasa ada benda merangkak atas katil, betul-betul ke atas badan dia, dan dia rasa tilam tu melendut macam orang bijak lah. Allah, aku pekik sekuat hati. Abang aku still lena, gila lah, tidur mati kan. Berpeluh-peluh dah time tu. Dalam terkejut tu, mata aku melilau cari plug, nak on lampu lah kononnya. Then mata aku stop dekat satu sudut hujung corner depan katil. Okay, confirm dia ada. Aku nampak satu susuk badan rambut panjang berdiri betul-betul dekat situ menghadap aku. Aku ni kalau takut sangat, aku boleh jadi berani gila. So aku baca ayat kursi, nekat bangun dan on lampu. Aku terus kejut abang aku dan benda tu hilang. Aku direct bagi tahu nak check out. Kena bebel lah aku sebab aku tak cuci kaki bagai. Okey, dia tak percaya. Tak apa, stay je lah. Tunggu apa benda lagi nak jadi. Kali ni tiba-tiba dengar bunyi kereta dan orang kelang kabut dengan baby menangis masuk kereta. Okey, ni bilik lain kot. Ish, diorang check out ke? Dah tengah malam tadi dah pukul 12 macam tu. Try lagi lelap. Pukul 2 pagi, abang aku mengerang-ngerang kat sebelah meracau. Aku biarkan saja, lantak engkau lah. Rasa kan kau tak percaya kan. Dalam 10 minit jugalah aku biarkan dia. Tengok macam dia dah teruk sangat, barulah aku kejut. Allahu Akbar. Abang aku jerit. Lepas tu terludah-ludah sebelah kiri. Abang gelupur dan terus duduk. Macam-macam ayat Quran keluar time tu dekat mulut dia. Rupanya dia cakap kena tindih dan nampak kalibat yang sama. Aku yakin ada benda berdiri dekat depan katil kita orang tu, halang aircon. Dalam masa yang sama, abang aku beritahu ada benda tengah berdiri dekat sudut bilik kita orang. So aku beranikan diri membuka lampu bilik utama. Bilik tu besar weh. Swiss dengan katil tu lampu kiri kanan je. Okey, packing sekarang. Aku call reception, bagi tahu nak check out dan minta tolong sesiapa datang bilik. Masa tu dah menggigil lah masing-masing. Even kita orang sedar pun, ternampak lah kalibat yang berdiri dekat sudut bilik. Trauma agaknya. So receptionist direct kita orang duduk dalam bilik dan jangan keluar sampai diorang arahkan by call nanti. Pelik tak? Dia call receptionist kata duduk dalam bilik tu sampai kita orang datang lah. Macam tu lah, sampai kita orang call. Dalam waktu yang sama, aku selak langsir. Tengok-tengok kot dia orang dah sampai. Tengok balkoni, kerusi-kerusi dah beralih. Tadi duk elok je, tak ada pula dengar bunyi kerusi bagai. Yang dekat sebelah-sebelah kereta semua dah tak ada. Tinggal kita orang je lah yang dekat banglo hotel ni. So tadi first dia kata ramai banyak kereta dan sebagainya. Tapi bila dia tengok di bahagian luar, lepas tu diorang kena kacau ni, diorang kata kereta-kereta semua dah tak ada dah. Tinggal diorang je yang dekat banglo tersebut. So lepas 5 minit bunyi orang ketuk pintu bagi salam. Lepas confirm by call tu dari management, aku buka pintu. Gila kau tak seram. Belakang banglo tu macam hutan. Yang datang tu macam pakcik-pakcik lah, 2 orang. Dia melilau mata dalam bilik and cepat-cepat dia orang tolong kita orang check out. Direct suruh ikut dekat-dekat dan follow motor dia orang. Tak nak bagi aku sesat, dia cakap. Sampai saja dekat reception, diorang bagi air. Aku tak boleh fikir apa-apa time tu sebab aku rasa satu badan panas tapi menggigil. Anxiety terus. Nampaklah kelang kabut sikit. Kaunter berbincang masing-masing. Lantak lah kan. So dapat full refund dan kami dipindahkan ke hotel lain. Okay, semua bonda hotel ini diuruskan ya. Aku dengan abangku duk bantai teguk air je. Bukan haus sangat pun, tapi maybe sebab terkejut. Terkebil-kebil dua-dua orang kat lobi bertemankan pakcik-pakcik tadi, sementara staff-staff duk berbincang next action. Macam tak percaya benda ni jadi kat kita orang. Hotel yang baru tu memang way better lah. Staff dia senyum je bila aku sampai. Dari hotel, sekian-sekian ya bang, aku angguk je. Then dia bagi kunci. Diorang tukar hotel lain ni. Tak apa, tadi diorang kat sana dah call sini and beritahu apa jadi. So abang naik nanti terus mandi. Baju yang pakai tadi kalau boleh salin je lah.
Abang mandi, ambil wuduk, solat sunat semua, tidur dalam wuduk, insyaAllah semua okey. You are not the first one. Banyak komplain yang sama hari ini. Bagus budak ni. So kejadian ni banyak komplain yang lebih kurang sama lah, berkaitan dengan gangguan dan sebagainya. Cerita ni aku up last time dan dapat beribu pengkongsian. Tiba-tiba dapat call dan email hotel, dapat tahu pasal viral ni, and staff call minta tolong aku turunkan komen and cerita ni demi menjaga periuk nasi adik-adik dan staff yang tolong aku malam tu. Aku padam semua story ni, cuma aku beritahu dengan tegas, you should not allow your customer to stay if you know the real thing. Kesian kat baby dengan orang yang uzur. Hotel ni on sampai sekarang. Silapnya dulu aku tak hidekan nama hotel, dulu dia beritahu. So mana yang tahu je lah. Jangan tanya hotel apa, pak pandai cari. Bukan nak menjatuhkan bisnes. Semoga Allah lindungi kita dari syaitan yang direjam. Okay, lepas tu kat bawah tu berkaitan dengan moral of the story lah. Okay, dia kata kalau nak tengok hotel tu, cari dekat review dekat Google tu, tengok orang komen apa. Ni benda yang FJ amalkan juga kalau FJ tidur kat hotel. FJ nak tahu bersih ataupun okey tak layanan orang hotel. Selalunya macam tu lah. Okey, jap, kita tengok lagi. Okay, so dia tak bagi tahulah akan lepas tu ada edited sikit ada bahagian dia betulkan sikit pada 13 bulan 11. Mana-mana komen yang kurang elok, yang kata beromen bagai tu, aduhai kau belajar agama tak bila cakap macam tu. Malu weh, tak semua orang baik macam kau bro. Okay, maksiat fitnah. Biasa check in ke? Biasa check in. Aku pun tak faham lah benda dia ni kan. Mungkin orang tuduh dia buat maksiat ke apa. Okay, ni gambar dia kata bukan gambar sebenar lah, berkaitan dengan gangguan itu. Okay, habis cerita ini. Lama panjang. Okey, berbalik kepada cerita tadi, iaitu perkongsian yang dikongsikan oleh saudara Dai Nur Rahayuddin Rahmat ni. Firstly dia dah kata dah, cerita ni kalau nak layan, tak nak layan pun tak apa. So kita tak payah nak tegas sangat dalam hal ini, sebab dia dah kata macam tu. Kemudian satu lagi, perspektif dia sebagai orang yang selalu mungkin nampak dan sebagainya, which part dia bukanlah seperti kita yang normal biasa ni. So kejadian tadi pun kalau korang nampak gangguan tersebut pun abang dia tak adalah apa sangat kan, cumanya beliau saja yang macam mungkin teruk sikit lah, nampak macam-macam dan sebagainya. After that barulah abang dia terima gangguan. So abang dia terima gangguan tadi pun melalui mimpi lah. Maksudnya mungkin dia mimpi sesuatu dan dia meracau. So bila AJ baca cerita ni dengan lebih mendalam, AJ dapati daripada apa yang diceritakan tu lebih kepada realiti. Pasal dia memang orang yang mungkin senang kena gangguan atau senang nampak, tapi bagi abang dia sendiri yang susah nak kena gangguan, dikacau dalam mimpi. Kebiasaannya memang macam tu sebab AJ sendiri pun alami jugalah perkara tersebut. Macam AJ cakap, AJ susah nak kena ganggu dan sebagainya, nampak bagai lah kan. Tapi memang ada 2-3 kejadian yang FJ mimpi yang pelik-pelik lah berkaitan dengan gangguan. Okay, macam itulah keadaan dia. So bila dia kata tadi tu, so real lah. Dan dia pun detail akan cerita yang disampaikan. Tak ada yang macam meleret-leret ke apa benda kan. Macam detail lah berkaitan dengan kejadian yang berlaku pada malam tersebut. Okay, so dekat sini FJ rasa memang kejadian tersebut adalah gangguan yang dialami. Sebab kejadian ni tak ada masalah pun, pasal dia bukannya yang over sangat kan, sampai macam cerita movie ke apa. Dia macam itulah gangguan. Cuma dia akhir sekali yang dia dah terbangun pada malam tu, diorang kata diorang dah ternampak. Selalunya bila keadaan macam korang dah lemah semangat dan sebagainya, barulah mungkin boleh nampak. So lebih kepada real lah kan apa yang disampaikan. FJ tengok dekat ruang komen. Sebab tu FJ tak buka ruangan komen tadi. Ada orang bagi tahu berkaitan dengan lokasi hotel tersebut, dan dia pun mention bahawa dia dapat email, call dan sebagainya daripada pihak hotel, supaya tak bagi tahulah hotel mana kan, nanti orang tak datang. Review tersebut orang ialah kesian juga kan pada pihak hotel dan sebagainya. Jadi FJ dah pun dapat akan lokasi hotel tersebut. So FJ pun dah tanya kepada member, mungkin akan pergi dekat hotel tersebut tidur lah. Tapi tak expect apa-apa pun, sebab dia kata yang dia tidur tu dekat bahagian banglo bukannya hotel punya bangunan, tapi banglo yang dibuat hotel. Kalau lah dapat dekat banglo tersebut, so mungkin lah kita orang boleh review akan video dekat tempat tersebut lah. Tetapi macam FJ cakap, FJ
FJ lebih kepada perkongsian saja. Tengoklah kalau FJ dapat feedback daripada pihak perusahaan hotel ataupun resort tersebut yang katakan suruh turunkan ke video dan sebagainya, FJ turunkan lah kalau berlaku macam tu. Sebab FJ pun hormat akan orang yang menjalankan perniagaan dan sebagainya. Tapi bila diceritakan ni, FJ teringin nak tidur dekat kawasan hotel tersebut bersama dengan bawa member lah. Senang kan, member pun lebih kurang macam saudara tadi tu. Dia senang detect benda-benda yang pelik-pelik. Kalau FJ pergi seorang, nanti kan dia bagi hotel yang rasa dia ada bilik-bilik lain lagi. Sebab dia kata banglo tu bahagian belakang. Tapi ada juga je tengok komen, satu komen ni dia kata diorang ada kursus dekat situ, perempuan dia ada kursus dekat situ. Lepas tu dia tidur bilik dekat hotel tersebut seorang diri lah. Tak tahu dia banglo tu ke ada bangunan lain ke. Lepas tu dia ambil gambar, ada gambar kan. Lepas tu dia kata memang dia rasa macam bila seorang-seorang tu rasa creepy, tapi dia kata okey sajalah dia tidur seorang-seorang. So Alhamdulillah kata tak ada gangguan. Jadi ada pihak yang menyatakan ada gangguan, ada pihak yang menyatakan gangguan lah. So benda ni macam je cakap, kalau je pergi seorang diri payah sikit nak trace. Sehari je kata okey, clear, tak ada apa-apa kan, nanti ada apa-apa kan, orang bawa anak dan sebagainya kena ganggu, jadi kesian pula kan. Jadi FJ pun berhasrat nak bawa member untuk tidur lah dekat kawasan hotel tersebut. Tapi FJ tak nak tidur pun, FJ nak main game ke apa ke sampai pagi. Dan FJ akan buat rakaman lah. Tapi rakaman mungkin tak penuh, FJ akan buat sejam je tu untuk review. Pergi pukul 12 buat video sekejap 2 minit, pukul 1 buat 2 minit. Tapi kamera standby lah. Kalau ada apa-apa kejadian yang pelik-pelik yang berlaku, FJ akan terus rakam lah. Tapi itu terpulang kepada keadaan lah. Kalau FJ rasa FJ upload, kalau tak upload lah. Sebab ada video yang FJ tak upload Ada video yang FJ pergi air terjun bersama dengan member, FJ tak upload video tu. Pasal tak tahulah kenapa. Tapi memang tempat yang FJ pergi air terjun tu dikatakan ada penampakan lah. So FJ pergi kat situ cari tempat yang ada penampakan tu, tapi tak jumpa kawasan penampakan tu. Lepas tu rasa macam tak nak upload je video tu kan. Ada satu tempat ni lah. Tengok keadaan. Kalau FJ rasa nak upload, kalau tak upload lah. So macam mana pandangan korang percaya ataupun tidak? Ataupun korang sini pernah alami kisah seram kat hotel, tidur-tidur kena kacau? FJ tak pernah alami situasi kena kacau macam tu. Tak pernah alami lagi lah. Tapi kalau kena pun, mungkin kalau kena kat FJ je rasa tak teruk sangat. Tapi kalau mungkin kena pada orang lain, agak teruk lah. Kalau tanya FJ, pengalaman FJ, member yang FJ nak bawa ni, beliau pernah kena rasuk dalam hotel di, tak nak sebut, dekat Perak ni lah. Kena rasuk dekat hotel. Dikatakan ada benda yang dekat hotel tu lah mengganggu dia. Tapi dia, macam FJ cakap lah, macam member FJ tu dia seorang je yang macam tu kan. Dia senang nak mengalami gangguan dan sebagainya. Dia tak sama macam orang lain. Orang lain biasa je, tak ada apa-apa pun. So begitulah keadaan dia. Okay, kalau korang ada kisah seram berkaitan dengan hotel ke apa ke, nak kongsi ke rumah ke apa ke, boleh kongsi. Nanti FJ akan upload kalau FJ dapati perkongsian itu menarik lah. So FJ recommend korang kongsi dekat page Facebook Farhan Jamal. InsyaAllah FJ akan upload kalau cerita tu agak bertepatan dengan kriteria yang FJ tetapkan. So video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.